Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru. Bekas Ketua Staf Eskom menyaman PDRM menuntut sebanyak RM100 juta ringgit Malaysia 20 Ogos 2024 daripada Astro Awani. Berita penuh. Tawau. Bekas Pegawai Ketua Staf Perisikan Eastern Sabah Security Command atau ESSCOM Senior Assistant Commissioner Bersara Datuk Mat Zaki Mat Zain bersama 3 lagi anggota yang lain telah memfailkan writ saman dan tuntutan ganti rugi yang bernilai sebanyak RM100 juta ringgit Malaysia kepada Polis Diraja Malaysia PDRM. Writ saman dan tuntutan itu telah difailkan bagi tujuan untuk ganti rugi khas, satu deklarasi dan satu permohonan maaf daripada 11 defendant di Mahkamah Tinggi Tawau melalui Moses Lincoln & Co. Sandakan pada 15 Ogos yang lalu. Defendant itu terdiri daripada bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ PDRM iaitu Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan dan beberapa Pesuruhjaya Polis Sabah dan bekas Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah sebagai defendant pertama hingga keempat. Turut dinamakan ialah Ketua Polis Daerah Tawau Assistant Commissioner Jasmine Husin, Assistant Commissioner TS Dr. Muhammad Hakim Hashom, Deputy Superintendent Yusman Syari Marinsyah dan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani turut dinamakan sebagai defendant kelima hingga ke-8. Sementara itu, PDRM, Jabatan Peguam Negara dan Kerajaan Malaysia pula sebagai defendant ke-9 hingga ke-11. Menurut kenyataan Mak Zaki, tindakan itu diambil walaupun mereka telah pun dibebaskan dan telah dilepaskan daripada tuduhan 302 Kanun Keseksaan kerana terbukti tidak bersalah. Katanya, tetapi saya dan bekas anggota Eskom sebelum ini di bawah saya terus ditekan dari berbagai sudut, dipindahkan keluar dari Eskom dan kemudian dipindah keluar dari kontingen Sabah tanpa justifikasi yang jelas seolah-olah kami telah bersalah. Katanya, kes kami sebelum ini telah tular di media utama, media alternatif serta media sosial dan ia telah menyebabkan masyarakat umum dan rakan-rakan sepasukan telah menganggap kami memang pelaku yang bersalah di dalam kes pembunuhan yang dituduh terhadap kami. Katanya, perkara ini telah menjejaskan maruah, nama baik serta reputasi kami dengan teruk sehingga ke hari ini. Tambahnya lagi, tuduhan dan tangkapan yang salah yang dibuat tanpa bukti ini juga telah menjejaskan reputasi saya dalam komuniti perisikan Malaysia, Filipina dan Indonesia yang mana sebelum kes ini saya telah berjaya membina jaringan kerja yang baik untuk bersama-sama menjaga keselamatan perairan 3 negara dari ancaman pengganas rentas sempadan, katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Tambah beliau lagi, walaupun telah dilepaskan daripada tuduhan oleh mahkamah selepas setahun diremandi penjara, namun pihak yang bertanggungjawab dalam pertuduhan salah terhadap mereka tidak pernah berusaha untuk memohon maaf. Mereka juga tidak cuba memulihkan maruah nama baik dan reputasi kami yang terjejas teruk dengan tuduhan yang tidak benar. Malah setelah bebas, kami terus ditekan dari pelbagai sudut oleh defendant biarpun kami masih dalam proses untuk pulih dari kesan trauma yang disebabkan oleh tuduhan salah yang mereka buat, katanya. Dalam kenyataan tersebut, Mat Zaki pada itu mendakwa mereka terpaksa mengambil tindakan mahkamah dengan menuntut ganti rugi dan memulihkan maruah mereka di mata masyarakat.
Beliau juga turut mendedahkan bahawa 3 lagi bekas pegawai dan anggota Eskom yang telah dituduh bersama mereka juga dijangka turut memfailkan tindakan sama dalam masa terdekat melalui peguam masing-masing. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita ini daripada astroawani.com bertajuk Bekas Ketua Staf Eskom saman PDRM tuntut 100 juta ringgit Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Saya Cabar Muhyiddin dedah nama 115 ahli parlimen, kata Puan Zarkasi. Berita penuh Shah Alam dikemas kini. UMNO mencabar bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin supaya mendedahkan nama 115 ahli parlimen yang beliau dakwa telah menyokong beliau sewaktu menjadi ketua kerajaan pada ketika itu. Ahli Majlis Kerja tertingginya Datuk Dr. Muhammad Fauzal Karshi berkata, kenyataan yang dibuat itu perlu berlandaskan fakta dan tidak hanya membuat tuduhan kosong tanpa mengemukakan sebarang bukti. Menurutnya, ahli Parlimen Pagoh itu juga telah menghina institusi diraja Raja-Raja Melayu berhubung kenyataan yang telah dibuat beliau sewaktu berkempen dalam pilihan raya kecil PRK Dun Negeri. Muhyiddin menegaskan kenyataan yang dibuatnya itu di negeri adalah bukan menghina institusi Raja Melayu. Beliau hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya cabar Muhyiddin untuk mendedahkan semua nama-nama seramai 115 ahli parlimen yang didakwa telah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan syok sendiri, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada Selasa yang lepas. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebooknya pula telah menzahirkan rasa kecewa beliau serta rasa terkilan beliau dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin dan memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Susulan daripada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata polis akan merakam keterangan daripada Muhyiddin Yassin berhubung ucapan Muhyiddin Yassin yang didakwa telah menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan raja. Sementara itu, bekas Menteri UMNO Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak dalam satu kenyataan di Facebook berkata Muhyiddin tidak akan mendedahkan nama 115 ahli parlimen seperti yang dicabar oleh Muhammad Fuad kerana beliau takut akan kehilangan jawatan dalam parti. Tambah beliau, pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut tidak mempunyai sokongan seramai itu dan hanya membuat andaian sendiri.
Jika Muhyiddin Yassin cuba untuk mendedahkan nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli-ahli parlimen tidak mahu mengesahkannya. Perkara ini akan menyebabkan PN menolak beliau daripada jawatan pengerusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi, semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan ya? Tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir saya fikir hampir 3,000 atau lebih daripada 3,000 atau hampir 4,000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betul lah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tomahan, dikata inilah itulah. Kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah daripada presiden dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang Bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah. Mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang. Tapi kalau Bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah.
perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya pikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keraguan-raguan dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup. Kalau Perikatan Nasional bubar, bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan bersatu rasanya. PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama bersatu dengan PAS. Yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi bersatu lagi. Siapa yang mau bergabung sama bersatu? Tiada juga. Jadi saya pikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik. Ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dari Suara Rakyat Bergema channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Saya Cabar Muhyiddin dedah nama 115 ahli parlimen, kata Puan Zarkasi. Berita penuh Shah Alam dikemas kini. UMNO mencabar bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin supaya mendedahkan nama 115 ahli parlimen yang beliau dakwa telah menyokong beliau sewaktu menjadi ketua kerajaan pada ketika itu. Ahli Majlis Kerja tertingginya, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi berkata, kenyataan yang dibuat itu perlu berlandaskan fakta dan tidak hanya membuat tuduhan kosong tanpa mengemukakan sebarang bukti. Menurutnya, ahli Parlimen Pagoh itu juga telah menghina institusi diraja Raja-Raja Melayu berhubung kenyataan yang telah dibuat beliau sewaktu berkempen dalam pilihan raya kecil PRK Dun Negeri. Muhyiddin menegaskan kenyataan yang dibuatnya itu di negeri adalah bukan menghina institusi Raja Melayu. Beliau hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya cabar Muhyiddin untuk mendedahkan semua nama-nama seramai 115 ahli parlimen yang didakwa telah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan syok sendiri, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada Selasa yang lepas. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada Presiden
Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebooknya pula telah menzahirkan rasa kecewa beliau serta rasa terkilan beliau dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin dan memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Susulan daripada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata polis akan merakam kenyataan keterangan daripada Muhyiddin Yassin berhubung ucapan Muhyiddin Yassin yang didakwa telah menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan raja. Sementara itu, bekas Menteri UMNO Datuk Seri Dr. Salih Said Kroak dalam satu kenyataan di Facebook berkata Muhyiddin tidak akan mendedahkan nama 115 ahli parlimen seperti yang dicabar oleh Muhammad Fuad kerana beliau takut akan kehilangan jawatan dalam parti. Tambah beliau, pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut tidak mempunyai sokongan seramai itu dan hanya membuat andaian sendiri. Jika Muhyiddin Yassin cuba untuk mendedahkan nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli-ahli parlimen tidak mahu mengesahkannya. Perkara ini akan menyebabkan PN menolak beliau daripada jawatan pengerusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi, semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan ya? Tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir saya fikir hampir 3,000 atau lebih daripada 3,000 atau hampir 4,000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betul lah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga
macam-macam lah, Tomahan dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah daripada Presiden dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang Bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah, mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang. Tapi kalau Bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah, perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya fikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keraguan-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup. Kalau Perikatan Nasional bubar, Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya. PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi. Aduh, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Jadi saya fikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik. Ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen dari Suara Rakyat Bergema channel ini. Bye bye.